Syria, yang mana mereka itu juga telah mendustakan para rasul yang diutuskan kepada mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka kerana mereka tetap berada dalam keadaan takabur mereka dan sebagainya. Maka di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu perkara yang juga telah dialami oleh para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wasallam sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi golongan yang engkar, golongan yang memang betul-betul degil daripada menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menurut kebanyakan ulama mufassirin menyatakan bahawa kawasan yang disebut oleh Allah sebagai al-qaryah, iaitu wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kalau kita tengok satu-satu perkataan wadrib lahum, ceritakanlah kepada mereka satu perumpamaan ashabal qaryah, kisah penduduk sebuah qaryah, kampung atau bandar yang tertentu, idja'ahal mursalun, iaitu ketika mana datang kepada mereka rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa qaryah tersebut dalam ayat ini, ayat ke-13 surah Yasin ini, merujuk kepada Antakiyah ataupun Antakiyah, sebuah kawasan yang tersebut tadi terletak di utara negara Syria, yang mana dahulunya kawasan ini terletak di negara Turki. Tetapi selepas tamat Perang Dunia Pertama, perubahan dari segi geografi telah menyebabkan wujudnya beberapa kawasan di Timur Tengah dan Asia Barat, dan kebanyakan kawasan di daerah itu telah jatuh ke tangan orang Barat. Jadi diriwayatkan bahawa pada zaman dulu Antakiyah ini diperintah oleh seorang raja musyrik yang kejam. Jadi untuk menyelamatkan rakyatnya daripada kekejaman tersebut, masyarakat tersebut, supaya diselamatkan daripada kekejaman, kezaliman raja itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan 2 orang rasul untuk menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi 2 orang rasul diutuskan, tetapi kehadiran mereka itu telah disanggah oleh penduduknya dengan kasar dan biadab sekali. Maka telah diugut dengan ancaman seksa, bunuh dan sebagainya. Maka untuk menguatkan lagi kerja-kerja dakwah, Allah utuskan seorang lagi rasul yang ketiga. Kan? Tetapi apabila ketiga-tiga rasul ini berdakwah pada penduduk tersebut, dakwah sebagai seorang nabi yang menyampaikan Islam kepada mereka, tetapi mereka tetap mendustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada ayat ini sebenarnya nak menjelaskan kepada kita bagaimana satu mihnah ataupun cabaran yang sangat-sangat besar, tribulasi perjuangan yang terpaksa ditempuh oleh para rasul sepanjang zaman ketika mana menjalankan tugas untuk menyampaikan dakwah Islam yang suci di atas muka bumi ini. Dan ayat-ayat tersebut juga kita lihat juga menggambarkan bagaimana segala episod perjalanan menuju Islam sepanjang zaman, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah keberanian para rasul yang begitu tegas, begitu cekal semangat mereka walau menghadapi musuh-musuh Islam. Walaupun apa yang terjadi, mereka tetap tabah untuk menyampaikan Islam, untuk menegakkan kebenaran, dan mereka tidak menyerah kalah. Dan ini menunjukkan, saudara, bahawa perjalanan menuju Islam ni sebenarnya satu perjalanan yang memerlukan banyak pengorbanan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga bukan harganya murah, bukan kita boleh beli di pasar, tidak. Tetapi syurga ini perlukan kepada pengorbanan, sacrifice yang sangat-sangat tinggi untuk memperoleh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan di akhirat kelak. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu kita lihat bahawa tugas menyampaikan Islam ini merupakan satu tugas yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana menyampaikan Islam bermakna kita nak memartabatkan agama Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, kita kena sedar bahawa dia punya tribulasi dan juga cabaran itu sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Taubah, surah yang ke-9
dalam Al-Quran ayat yang ke-42 kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, law kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Yang bermaksud andai kata ia suatu usaha yang mudah mendatangkan keuntungan atau jika ia diibaratkan sebagai satu perjalanan yang dekat, sudah tentu mudah sahaja mereka mengikut kamu. Tetapi sebenarnya ia bukanlah suatu perjalanan yang dekat. Sebaliknya, ia adalah suatu perjalanan yang sangat jauh dan sukar ditempuhi. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat Nabi SAW sendiri, ketika mana mula menerima wahyu, maka Rasulullah SAW tidak pernah berasa jemu untuk terus berjuang, dan sikap yang ditunjukkan oleh baginda itu menjadi ikutan para sahabat serta umatnya yang yakin dengan perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka berasa bahawa jika mereka tidak melibatkan diri dalam wadah perjuangan Islam, mereka akan mendapat kerugian yang besar di akhirat kelak. Maka dengan sebab itu mereka tetap mempertahankan kebenaran, dan juga walaupun mereka terpaksa menghadapi pelbagai kesusahan, dia punya kepayahan dan sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ketika mana menceritakan ataupun menafsirkan ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun itu, beliau menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan, ya Muhammad, katakanlah, ceritakanlah kepada kaum kamu yang mana mereka itu telah mendustakan kamu. Cerita tentang apa? Cerita tentang satu perumpamaan, satu peristiwa yang berlaku, satu penduduk di sebuah negara, sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah bandar, yang mana kampung itu atau tempat itu diutuskan para rasul kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menerima. Sebagaimana kita sebut juga bahawa sebelum ini pandangan-pandangan ulama menyatakan bahawa bandar itu, kampung itu, tempat itu ialah Antaqiyah, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Ishaq, yang disampaikan daripada Ibn Abbas, Ka'ab al-Ahbar dan juga Wahab bin Munabih, yang mereka menyatakan tempat itu adalah Antaqiyah, dan ketika itu tempat tersebut mempunyai satu raja yang sangat-sangat zalim, atau raja yang tak beriman kepada Allah. Nama dia Antikhas nama dia, dan dia ya'budul asnam, dia menyembah berhala. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala mula-mula hantar 2 rasul, kemudian hantar 3 tambah satu lagi. Disebut dalam riwayat Ibn Ishaq menyatakan rasul itu ialah Sadiq, Saduq dan Shalum. 3 orang, Sadiq, Saduq dan juga Shalum. Tetapi ketiga-tiganya telah didustai oleh golongan musyrikin yang berada di Antaqiyah tersebut. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apakah kisah seterusnya? Apakah benar tempat tersebut, tempat itu benar-benar Antaqiyah, di tempat di utara Syria sebagaimana yang dibincangkan dalam ayat ini dan juga yang disebut oleh para ulama? Adakah perbincangan lain di kalangan para ulama? InsyaAllah saudara, kita akan sambung perbincangan kita pada seri akan datang insyaAllah. Untuk kali ini sekadar itu dulu, sehingga kita bertemu di lain siaran. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.